dia assume constant tu bukan fix. Fix dengan command tu dia berbeza. Maksudnya macam mana kita nak cerita? Ni kadang-kadang ni confuse jugalah kalau kita baru mula-mula nak baca kan, nak faham benda ni. Apa yang dimasukkan sebagai command constant, kemudian yang ini fix, kemudian random. Dia nak bagi tahu bahawa A itu dia bukan fix. A itu ada lagi komponen lain dalam A itu. Ni A ni kalau fixed effects AI saja. Okay, tapi dalam random ni dia bagi tahu bahawa AI ni ada dua komponen. Satu A itu sendiri dan satu lagi adalah dia punya error dia tu. Error juga berbeza. Jadi setiap negara dia ada error kan. Dia punya residual tu. Residual yang berbeza bagi setiap negara tu. Jadi dia capture error yang berbeza. Jadi dia masukkan A ni. Saya nak tulis komen ke sini. Okay. A ni. Di mana A adalah sama dengan A dengan V. Respon lah. Okay. AV ni. Jadi kita gantikan dekat sini. Kita masuk, kita gantikan dekat sini. Gantikan yang AI tu kan. Kalau AI saja tu yang fixed effect tu kita andaikan dia fix. Tapi random ni dia kata ada random component ni. Dia punya error ni. Ini adalah random component. Dia nak bagi tahu A tu dia ada random component. So bila kita simplify yang ni, kita susun balik yang ini V ni kita bawa ke dekat dengan U. So ada dua error sekarang ni. Satu error yang original ni, yang besar ni U, dan satu lagi error V ni. Jadi bila kita gabung, kita akan dapat equation yang bawah ni. So dekat sini ada dua error. Okay. Error V dengan error U. Itu saja dia punya perbezaan dia. Okay. One obvious disadvantage of the random effect approach is that we need to make specific assumption about the distribution of the random component. So dia ada assumption dia. Also, if the unobserved groups specific effects are correlated with explanatory variable, then the estimate will be biased and inconsistent. So yang ini kita boleh test. Kita bukan nak test apa. Kalau kita dah ada dalam review tu kan, kita boleh tahu sama ada data ni sesuai untuk guna fixed effects model ataupun random effects model. Kita boleh test. Maksudnya dekat sini lah assumption dia tu. Kita nak kata assumption. So kalau dia sesuai untuk random effect, so kita guna random effect. Kalau dia sesuai untuk fixed effects, kita guna fixed effect. Jadi dekat situ dia dah ambil kira tentang kesesuaian data tu. Assumption tu dia dah buat kat sini lah. So kita tak perlu buat lagi assumption yang lain. However, the random effect model has the following advantage. It has few parameters to estimate than the fixed effects method. Okay, few parameters to estimate than the fixed effects method. It's allowed for additional explanatory variable that have equal value for all observation within the group. That is allowed us to use dummy. Ini antara kelebihan. Kalau random effects, kita boleh guna dummy. Kalau dia fixed effects, kita tak boleh guna dummy. Okay. Alright. Again, to use random effects, one need to be very careful to check whether there are any implications that using them for our model compared to the fixed effects model. Alright, so this is all the cerita-cerita dia. Jadi, which one is the best?
Kita nak guna yang mana satu? Fixed effects or random effects model? In general, the difference between the two possible way of testing panel data model is that the fixed effects model assume that each country differ in its intersect term, whereas the random effect model assume that each country differ in its error term. Satu error, satu lagi adalah intercept dia. Intercept yang berbeza. Yang kedua intercept dan error sekali dalam tu When the panel data is balanced, one might expect that the fixed effect model will be work better. So ni dia punya andaiannya lah. But it doesn't mean that benda tu macam tu kita kena test which one is the best. Tapi normally dia kata kalau balance panel data, so fixed effect work better. In other case, where the sample contain limited observation of existing cross-section unit, the random effect model might be appropriate. So which one is the best? Which model that you need to choose? Fixed effect model or the random effect model? The solution is Hausman test. Okay, so far boleh ikut tak? Boleh tak? Senyap macam ni. Hidup lagi ke dah lena semua? Boleh doktor, boleh. Okay, so saya perlukan respon macam tu supaya saya tahu saya tak keseorangan di sini. Now kita pergi kepada Hausman test. Dalam review dia dah bagi tahu dah cara-cara dia tu. Jadi taklah dia punya complicated. Tapi dalam ni dia nak tunjuk macam mana cara nak choose Okay, Hausman test is formulated to assist in making choice between fixed effects or random effect approach. Which one is the best? So kita akan guna Hausman test. Adapted a test based on the idea that under the hypothesis no correlation, null hypothesis no correlation. Okay, yang ini dia cerita dia punya ni. Assume that Hausman test assume that there are two estimator of the parameter vector B, and he added hypothesis testing procedure under H. Okay, ini dia beritahu lah cerita dia punya ni. H null, both estimator are consistent, but BO is inefficient. Okay, yang ini dia punya ni cara dia test lah. So saya cuma nak tulis dekat sini. Ini kena ingat lah dia punya hypothesis null. Null hypothesis untuk Hausman test Null hypothesis dia kata random effect is better. Random. Okay, random effect. Boleh ni random effect. Kalau dia punya statistik Hausman tu signifikan, kalau signifikan kamu reject lah H null kan. Kalau tak signifikan, kalau Hausman test tak signifikan, kamu tak boleh reject H null. So bila tak boleh reject H null, kamu kena guna random effect model. Kalau Hausman test tu signifikan, kamu reject H null. So maknanya bukan random model. Dia adalah fixed effects. Okay, fixed effects. FIX. Ni nak tulis ni bukan senang ni tau. Dia pakai mouse. Ini adalah untuk H alternative, H null ataupun HE. Okay. Ni fixed effects. Sekali lagi Kalau Hausman test ni dia tak signifikan, maknanya kurang daripada dia lebih kurang daripada 0.05,
Dia tak signifikan lah, bukan kurang, dia lebih daripada 0.05. Tak signifikan, pangkah ni tak signifikan. So bila tak signifikan, kamu reject this one. Reject this one. Reject this one. Model yang kamu nak guna adalah fixed effects model. Kalau Hausman test signifikan, dalam arti yang kata yang lain, kamu accept, sorry, terbalik tadi ya. Kalau signifikan, kamu reject rational. Betul? This is the result. Kalau signifikan, saya pangkah right kat sini. Kalau signifikan, reject rational, so fixed model is the best. Kalau tak signifikan, kamu tak boleh reject rational. So kamu kena guna fixed random effect model. Okay, boleh tak ni? Confused tak? Kalau Boleh doktor. boleh ya, sekali lagi ya. Kalau Hausman statistik ni signifikan ni right ni. Signifikan, kamu reject H null. So accept H alternative, which mean guna fixed effects model. Kalau Hausman test tak signifikan, kamu tak boleh reject H null. So kamu kena accept H null. Dalam kata yang lain, kamu tolak H alternative. Dalam kes yang ini, kamu guna random effects model. Dia punya signifikan atau tak signifikan bergantung kepada probability dia telah 0.05 kalau kita test 5%. Kalau lebih besar daripada 0.05, tak signifikan. Kalau kecil daripada 0.05, signifikan. Okay, that is the conclusion ataupun decision yang kita nak buat. Okay, ini data dia. Ni data dia ni berbeza daripada data yang saya ada lah. Okay. Baik, sekarang kita nak buat. Kamu boleh ikut step by step dekat sini ya. Selalunya kalau nak ikut step by step ni, kita kena tengok dekat situ create full object ni lah. Nak create full object ni kadang-kadang dia agak susah sikit lah untuk kita handle benda ni ya. Jadi saya nak tunjuk macam mana kita nak buat analisis. Okay, dah bersedia semua? Okay, this is our data. Okay, ini L log K. Okay, saya ambil dia punya shot dia tu. Ini saya shot dia, saya buat kat sini. Ini log of per capita number of car, log of consumption per car, log of per capital income dengan log of real price of gasoline. So dia punya apa ni, dependent variable dia ni income. Log of per capital income. Okay, log of per capita income. So income per capita bagi setiap negara tu lah. Okay, ini dia punya uraian ya. Nanti kita nak tengok. Dia nak tengok tentang harga minyak ni. Kesan harga minyak ni kepada no. I think this one is the dependent variable dia ni lah. Log of consumption per car. Penggunaan bagi setiap kereta. Consumption of gasoline. Consumption of gasoline. Penggunaan minyak tu lah. Okay. Bergantung kepada per capita number of car, income dengan harga gasoline. Okay, log of consumption per car, consumption of gasoline. Okay, consumption gasoline. Saya nak tulis kat sini gasoline. Gas.
Yes. Okay, this is the data yang kita nak pakai. So kita ada N ni, so kita kena, kalau kita buat satu persatu, kita kena tahu berapa banyak country ni dan berapa banyak country dekat sini. Kita kena kira lah satu-satu, Austria, satu Belgium dan sebagainya. Kemudian kita kena tahu tahun dia. Tahun kita daripada 1960 kepada 1978. Okay, yang ini kamu boleh pakai sebab kita dekat, kamu buat di Malaysia saja pun dah cukup. Dia ada banyak negara, data-data tentang setiap negeri ya. Jadi kita boleh buat analisis tu. Katakan kemalangan di setiap negeri ataupun dari segi apa lagi. Apa yang kita nak tengok Okey, bila nak fikir tu dia tak terkeluar. Okey, saya nak terus buka kita punya e-view kita. Okey, saya buka e-view. Saya nak buka e-view, nanti baru saya share. Hari ni kita terus rehat lah, kita bagi habis cepat sikit. Okey, saya nak share e-view 8. Okey, boleh nampak e-view 8 saya ni. Okey, dekat sini create new e-view. Ini yang selalunya kita buat. Okay, yang kedua, open existing e-view work file. Ini kalau data kamu dah ada dalam bentuk yang kamu dah simpan lah, yang kamu dah save sebelum ni. Dan yang ini open foreign file. This is what I'm going to do now. Kita nak buka data daripada Excel. Import data daripada Excel. Kamu boleh buat ni bukan saja untuk yang panel data ni. Kita boleh buat untuk yang lain-lain pun sama. Jadi tak perlu copy and paste. Yang saya tunjuk, kamu copy and paste kan? Buat variable copy and paste. Jadi dia dapatlah benda tu. Tapi ada cara lain yang kita boleh buat, iaitu dengan menggunakan kaedah yang kita tengok ni lah, yang saya tunjukkan ini, iaitu kita import open daripada file yang lain. Dalam contoh ni Excel. Tekan OK. Okey. Saya nak import data yang saya simpan tadi itulah. Sekejap saya pergi kepada data saya tadi tu. Dokumen saya. Saya simpan dekat sini lah. Okey, mana data? Panel data. Data panel. Okay, this is the one. Saya open. Kamu boleh nampak tak yang ni? Open ni. Okay, sini data yang saya pakai lah. Data panel OECD. Latihan e-view. So, saya buka. Violation. Document. Okay, memang tak boleh lah kalau macam tu. Tak boleh apa? Kena tutup dulu data ni. Kita kena tutup dulu yang kita buka tu. Kalau tidak, dia tak boleh. Dia tak boleh baca. Saya nak tutup sekejap. Sekejap Saya tutup data yang saya buka ni lah. Close this one. Lambat sikit lah komputer ni, dia dah uzur sangat dah. 10 tahun. Okay, saya dah tutup data yang itu. Saya buat lagi sekali. Okay, pergi kepada file. Open. Open ni foreign data has work file. Open a foreign data. Tadi kalau kamu buka tadi dah ada bagi Windows yang kecil tu kan. Windows tu boleh tekan kat situ. So bila kamu dah buka ni dah tak ada lah yang itu.
Takkan kamu nak tutup buka balik kan? Kamu boleh cari benda tu dekat open ni. Okay, open foreign data as work file. Okay, document. Ini data saya lah. Okay, panel data OECD open. So bila open, nampak dia bagi. Kamu boleh nampak tak ini? Country, year, L car, L gas. Inilah semua-semua ni lah. Ada 4 semua ni. Boleh nampak tak ni? Boleh doktor. Okey. Nampak ah? Next. Pergi kepada next. Sebab di sini nak kena tengok dia punya cara kita nak susun tu. Ada benda-benda yang kita kena pastikan. Okey, name, country, okey, negara lah. Yang lain ni ini tak ada apa, kita tak payah ubah. Ini dia akan baca dekat sini. Nanti dekat sini dia akan nak bagi tahu bahawa ini data ni adalah data panel. Okey, so dia boleh baca. Dia boleh baca data ni. Next. Okey, ini dia minta. Dia kat sini panel identifier series. Dia minta panel data. Dated, ini memang date. Kalau kamu buka open new tu, dia akan minta macam ni jugalah. Dia dated, kita punya ni adalah dated panel lah. Okay, dated panel dia akan bagi. Kalau dia ni dia dah orang kata detect lah. Ni adalah dated. Kalau panel lah, kalau bukan panel sama ada yang biasa ni, dated, regular ataupun specific ataupun unstructured. Okay, dated panel. Panel ni pun dia ada dua, sama ada dated ataupun undated. So, kita punya dated, kita ada date. So, memang yang ini. So, cross section kita, country, ini adalah cross section. Okay, dan time series kita adalah Y. So, kita nak gabung country, cross section dengan time series. Dua ni yang kamu kena perhatikan. Jadi, kalau kamu nak buat yang bukan import ya, kamu nak katakan nak copy and paste data tu, nanti dekat dia punya yang depan-depan tu kamu kena pastikan kamu tulis yang ini. Country adalah kamu punya cross section. Date kamu adalah year ni lah. Okay, year ni adalah date. Okay, kalau dah okay, finish. Okay, saya nak buka balik semua data-data saya tu. Consumption, gas, dan diikuti dengan katakan income, cap dengan LNPG. PMG, LRPMG. So saya nak buka ni semua ni. Saya buka yang inilah, tak perlu buka dated dengan country tu, tak payah buka. Buka as a group. Baik, dia tak boleh baca. Oh bukan dia tak boleh baca. Sepatutnya dia boleh baca lah data ni. Sepatutnya dia import data tu masuk dalam. Aduh. Dia memang tak boleh baca. Saya punya review saya ni, data ni dia tak boleh import. Jadi saya tak boleh nak buat apa kalau saya buat ni. Saya kena tutup yang ni, buka lain. Okay, saya nak tutup yang ni, saya nak buka yang lain. Supaya kita boleh input data kat dalam ni. So saya tutup dulu delete yes. Sebab review ni dia pirate, dia bukan original. Kamu faham-faham je lah. Kalau bukan original, memang inilah yang kamu kena buat. Dia tak boleh nak input data, kena buka lain. Okay, saya buka balik. Boleh nampak dah ni? Ke nak kena share lain? Nampak. Nampak Oh dia dah share ke ni? Dia tak share lagi kan? Okay, ni nampak bila kita buka dia akan jadi macam ni lah. Kalau dekat sini pilihlah open file ni. Okay, saya pilih open file. Saya pilih data saya daripada C yang saya simpan tu, data yang saya simpan kat mana. So kamu kena cari data tu kat mana kamu simpan. Yang ini kamu kena pastikan kamu ingatlah dekat mana kamu simpan. Kalau tidak, dia akan ambil masa. Ini data panel OECD. Okay. Alright, dia dah bagi tahu semua. Saya tekan ya okay. Country okay. Ini cross section country, year adalah
tu. Okay, saya tekan finish. Okay, saya nak buka lagi sekali. Harap-harap kali ni data tu semua masuk. Dependent variable, income. Ya, dia dah masuk. Alhamdulillah, data ni dah masuk. Okay. Okay, nampak tak? Okay. Austria 60. So dia ambil yang belakang dia tu lah 1960 sampai habis. Diikuti dengan Belgium. Diikuti dengan Canada, Denmark, sampailah UK, US. Okay. UK, US. Okay, dia dah susun. Ini penting ya. Cara susun data ni penting. Kalau tidak, kamu pening lah. Okay. Sekarang ni, antara benda yang penting ialah EView ni dia dah baca data ni data panel. Then selamat. Kalau kamu tak define, okay, tak bagi tahu dekat EView bahawa data ni data panel, so dia akan buat OL. Kamu takkan dapat panel data punya analisis. Okey, apa yang kita nak buat sekarang ni? Kita boleh terus buat regression je lah. Buat regression. Okey, cuma kita nak pilih model mana yang paling baik berdasarkan kepada data yang kita ada dan sebagainya lah. Alright, so saya nak pergi kepada nak buat analisis sekarang ni ya. Quick, sebelum kita nak test Houseman test tu, kita kena buat dulu dia punya regression dulu. Baru kita boleh buat Houseman test. Quick sample estimate equation. Okay, apa equation yang kita nak estimate dekat sini? Kita punya dependent tadi adalah bukan income, consumption. L apa? Saya pun dah lupa lah. Nombor 2 ni kan? L gas. L gas kan? L gas ni lah. Okay, gasoline. Gas ni, L gas ni adalah kita punya dependent variable. Saya nak cut benda ni. Tak ada di atas. Okay, so dia dependent variable. Ini adalah dependent variable D, V. Yang ini adalah IV. Yang lain-lain semua IV. Ini singkatan yang selalu student pakai lah. Saya pun pakai juga singkatan ni. So IV kita ada independent variable log per capita number of car, log per capita income, and log of the price. Consumption of gasoline, log of consumption gasoline per car. Okay. Macam mana dia dapat data ni, saya pun tak berapa mahir lah. Tapi kalau nak ikut-ikutkan saya ni, mungkin dia tanya dia berapa banyak perbelanjaan minyak tu sebulan. Katakan kawan ni bagi tahu sebulan dia belanja katakan RM250 untuk minyak. So kita bagi tahu dia ada berapa kenderaan. Katakan dia kata ada 2 kenderaan. So dia ambil per car. Maknanya 250 ni bahagi dengan 2, so kamu akan dapat satu kereta 100 berapa? 175 lah kan? 175 ringgit per car. And then dia logkan data ni. So dia dapatlah data yang ini. Ini per capita log of per capita number of car, per capita number of car. Hello? Dia crash Boleh nampak ni? Tak nampak dah. Tak nampak Tak nampak. Saya nak share ni.
Halo, Assalamualaikum. Okey. Dengar tak? Dengar. Okey ya. So tadi tu dia clash. Dia bukan clash, dia crash. Dia hilang terus daripada radar. Okey, saya nak share balik data kita yang di sinilah. Lepas ni kita masuk preview. Okey, ini data apa ni? Ni saya nak tunjuk yang inilah. Dependent variable dia adalah log of consumption per car. Gasoline punya consumption lah. Okey. Kemudian IV dia ada 3. Per capita, income, per capita number of car dengan price, real price of gasoline. So kita assume yang ini mungkin negative relationship. Okay, yang ini negative NEG. Negative relationship. Yang ini mungkin positif. Yang ini number per capita number of car. Ni mungkin positif lah. Itu antara benda yang kita selalu buat lah. Kita nak assume dia sama ada positif ke negatif. Okay, so kita pergi kepada review balik. Okay, this is the data. Dependent kita tadi adalah L gas consumption. Betul lah, L gas consumption. Betul lah, L gas consumption. That is the dependent variable. So kita pergi kepada quick estimate equation. So kita tulis balik semua benda tu. Jangan lupa C pun kita kena buat. L G gas. Okay, saya tekan dekat sini. Diikuti dengan C, dia punya command constant dia tu. Kemudian L I N, okey. Diikuti dengan L C A, okey, dan L R P M G. Okey. So, least square. Nak pakai least square? Dia memang least square lah. Cuma dekat sini ada option. Panel option. Oh, tak nampak, tak share lagi no. Nak share lah tadi. Okey. Baik, saya tutup dah. Saya nak buat lagi sekali. Ini boleh nampak dah? Okey dah. Ya. Quick. Pergi kepada quick estimate equation. Okey, tulis kita punya dependent dengan independent. So LG ni adalah dependent nombor satu saya, diikuti dengan C, kemudian LIN income, LCA yang nombor dua dengan harga. Okay, this is the dependent variable. So dekat sini kalau dia tak detect benda ni sebagai panel data, so kamu takkan ada ni option panel ni. Ni option panel ni yang penting ni lah, option panel ni. Dia takkan detect kamu punya panel option ni. Jadi kamu kena buat macam mana pun data tu memang kena define sebagai panel. Baru keluar yang option panel ni. So bila keluar option panel ni, cross section ni dia akan bagi 3. Dia akan bagi 2 pilihan lah, sama ada fixed ataupun random. Yang satu lagi constant kan. Constant tu adalah none. None tu adalah constant command. Okay. Sini, yang di sini tak payah. Period pun tak payah. Okay. So kita nak buat yang nombor satu punya teknik dulu, iaitu constant command. Kita nak assume dia punya A dia tu sama bagi setiap negara. Okay, saya tekan OK. Tekan saja OK. Dah siap ni, tekan je lah OK. So this is the result. This is the first result. So kita tengok dekat sini semuanya adalah significant. Ini adalah dia punya perkali dia. Okay, ini adalah C. C ni adalah kita assume semua negara dia punya A dia sama. 2.39. So nak baca dia ni agak susah sikit lah. Yang ni harga ni kita tahulah negatif.
Okay, kalau harga naik apa ni, harga naik sekian, RM1 katakan, penggunaan dependent kita adalah ni, penggunaan kereta ni. Okay, purata penggunaan kereta. Jadi penggunaan consumption minyak tu akan jatuh. Okay, akan jatuh. Kalau harga naik RM1, saya tak pasti RM1 ke apa dia punya tu, kita kena tengok data dia tu dalam bentuk apa lah. Sebab ini log, oh ini log Ini log. Dia punya, kalau log maknanya percentage lah. Data ni semua data log. Kalau minyak naik 1%, penggunaan consumption minyak akan jatuh sebanyak 0.89%. Okay, maknanya agak tinggi jugalah dia punya tu. Kemudian yang ini negatif, income positif. Kalau income naik 1%, income naik 1%, dia punya penggunaan minyak, consumption of car naik sebanyak 0.88%. Sebab dia percentage 8%. Dia bukan dalam nilai wang berapa banyak naik setiap RM1 berapa banyak. Kita kena baca percentage. Okey, so saya nak freeze yang ini. Saya freeze saja, saya simpan. Okay, ini yang nombor 1 Boleh lah nak bagi nama apa semua tu boleh lah. Tapi kita ingatlah kot ni, ini yang nombor 1. Okey, sekarang saya nak buat yang nombor 2 pula. Estimate. Pergi kepada option. Tekan saja fixed effects model. Ni model yang nombor 2. Yang demi period tu tak usah kacau. Tekan OK. This is the fixed effects model. Okay, fixed effects model. Okay, freeze. Saya nak freeze yang ni. Yang ni letak ke tepi. Okay, ini kita ada 2 ni data ni. Yang ni fixed effects. Yang ini random. Yang ini adalah command constant. Okay, kalau kita tengok yang ni fixed effect ni, nampak dia pun semuanya signifikan. Cuma dia punya perkali dia tu agak berbeza sikit lah. Okay, ini lebih kecil berbanding yang ini. Yang command constant ni nampak besar kan, 0.8, 0.7, 0.88. Yang ini dia kecil sikit. Jadi macam mana kita nak tahu sama ada fixed effect ataupun command constant? Tadi dia dah bagi tahu cara dia. Kalau nak guna statistik, nak guna yang tu lah, nak test sama ada command constant ataupun fixed effects. Okay, fixed effects ataupun command constant. Apa dia buat? Dia kata kita ambil ni F ni. Ini F fixed effects. Yang ini F command constant. Okay, fixed effect punya F dengan command constant punya F. Kita tengok balik dia punya formula dekat atas ni. Kerana nak test ni formula dia. Okay, fixed effect dia R square untuk fixed effects. Ni boleh nampak ni weh? Pun tak nampak. Okay. Okay, boleh nampak ni Ni, kita ambil formula ni balik ni. Nak test antara command sama dengan fixed effects. Sebab dalam EView dia tak buat. Tapi antara fixed effect dengan random effect, yes, kita guna Houseman test. Okay, yang ini kalau kita nak dapat F. So, ambil ni F ni, R square ni. Untuk FE, fixed effects, R square fixed effect lah yang ini. Cos 586.5556. Okay, kemudian ambil yang ini R square CC command constant. Command constant adalah yang ini. 663,993. Okay, kemudian N. Ni N ni total N. Dalam contoh kita ni N dia berapa? Contoh kita N ni 342. So yang ini adalah 342 tolak 1. So tinggal 341. So dapatkan nilai yang ini. Ni tolak ni tau. Ni dia 2 ni tolak. Dapatkan nilai tolak ni bahagi dengan 341, dapat nilai atas. Nilai bawah yang ni
Ini kita dah ada. Tolak saja dengan 1. Yang ini kena tengok. N kali T. Kali T ni berapa? N kali T ni dia punya total tu lah. Oh, yang ini bukan 300. Yang ini bukan 340. N ni adalah bilangan cross section kamu. Okay, yang ini bukan 340. Ini adalah bilangan cross section. Yang 340 tu dekat sini. Dekat bawah ni adalah 342 tadi kan. 342. N ni berapa banyak N kamu? Kalau pergi balik kepada data ni, bilanglah. Kamu tengok yang ni kan. Berapa banyak N ni. Ni Australia 1, New Zealand kalau tak salah saya, N tu ada ni 18. Nampak 18 dekat sini cross section. N tu adalah cross section 18. Setiap negara, tahun dia ada 19 tahun. So ada 18. 18 kali 19 dapat 342. Iaitu N kali T. Kalau yang N saja, ni 18. Okay. Yang ni tadi ni 18. K ni variable yang kita ada. Kita ada 4 variable dekat sini. Ada 4 pemulih ubah yang kita gunakan dalam analisis. Okay, so tolak 4. Okay. So kita akan dapat bawah ni, dapat ini, tengok, dapatkan F ni. Kalau F ni lebih besar daripada 0. Lebih besar daripada critical, maknanya kalau rule of thumb dia dalam 2 ke atas lah. Kalau dia 2 ke atas, significant. So kalau significant, kalau F ni bigger, reject H null. H null, command constant. Okay, H null adalah command constant. So dia punya hipotesis ni. H null ni semua sama. A sama. So kalau significant, tolak yang ini. Kalau tak significant, kita guna command constant. Okay, saya tak nak tunjuk yang tu lah. Dia punya pengiraan. Kita boleh buat pengiraan dia tu secara manual. Boleh buat sendiri. Tapi selalunya lah kalau panel data dia sama ada fixed effects ataupun random effects. Okay, yang ini tadi adalah fixed effect. Ini adalah command constant. Ni yang belakang ni adalah fixed effects. Ni fixed effect Okay, sekarang kita pergi satu lagi, kita estimate. Kalau benda ni dah ada kat sini, kamu tekan saja estimate ni. Just go daripada fixed effect, tekan random effects. Tekan OK. So this is the random effect. And this is the fixed effect. So kita ada 2. Okay, nah kita nak pilih yang mana satu. Fixed effects atau random effects. Okay, fixed effects atau random effects. Kalau tengok dekat sini, ini pun significant. Semua significant kan? Ini pun significant. Cuma yang ini berbeza. Yang ini pun berbeza. Nilai itu berbeza. Tapi significant sama. So, apa yang kita nak buat? Kalau kita nak pilih, kita tak boleh nak pilih dekat sini. Dari segi F, dua-dua significant. Okay. So, dia tak ada Ikaki. Dekat sini ada Ikaki, tapi dekat sini tak ada Ikaki. So, kita tak boleh nak pilih yang mana satu yang lebih baik. Kalau kita tengok kasar macam ni lah. Nampak macam sama kan? Cantik je betul. Sebab significant. So, apa yang kita kena buat? Kita kena guna Huffman test. Okay. Kamu kena buat regression ni dulu, baru boleh guna Huffman test. Kalau tidak, kamu tak boleh buat. Kamu tak boleh nak test dia. Okay, saya ini random yang ini random. So pergi dekat yang hidup lah. Yang ini tadi yang saya freeze tadi ni. Ini bukan hidup Saya pergi kepada view. Ni sekarang nak pergi Huffman test. View. Ni random fixed effect random effect testing. Okay, pergi kepada Huffman test. Bawah tu Huffman test. Ni Huffman test. Correlated random effect Huffman test. Boleh tak? Boleh follow tak? Hello. Tak dengar suara kamu. Boleh, Doktor. Boleh Okay, tekan Huffman test. Okay, ni result dia. Ini dia punya test. Ni hipotesis.
Ni null hypothesis. Cross section random effect. Okay, null hypothesis dia adalah cross section ni best is the random effect. Yang tadi yang saya tulis tadi kan. Kat sini saya dah tulis kat sini. Dia punya hypothesis dia ni. Ni null hypothesis kita adalah random effect. Dan H alternative kita adalah fixed effects. Tengok sama ada Hausman test ni significant atau tidak. Okay, kita tengok kepada kita punya Hausman test. Nah, ini dia. Dia punya statistik dia. Chi-square. Dia pakai chi-square. Ini statistik dia. So, apa keputusan dia? Significant ke tak significant? Significant ke tak? Hello. Apa khabar? Significant. So, kalau significant, apa yang kita nak buat? Reject H null, accept H null? Reject. Reject H null. So, jadi fixed effect ke random effect model? Effect. Reject. Fixed effect. Fixed effects model. So, maksudnya dia nak bagi tahu kat sini, data ni kena pakai fixed effects model. Alright ya. So, yang ini kita buang. Ini sebab dia dah freeze ya, dia tak ada apa. Kamu boleh namakan benda ni lah untuk buat latihan. Tapi saya jaranglah saya namakan benda ni. Sebab nanti dia terlalu banyak, saya pun tak tahu yang mana satu yang saya nak baca. Okay, sekarang kita buat model yang the N model, iaitu kita guna fixed effects. So, this is the model yang kamu kena report dan ini adalah semua perkali-kali yang kamu kena report. Okay, jadi dalam fixed effect, dia bagi tahu apa tadi? Dia bagi tahu ini beta ni adalah berbeza. Ni beta A ni, A. A ni adalah beza. Ini adalah A untuk semua. Dan perbezaan A ni kita boleh capture. Dia ada dekat sini. Dia ada dekat ni. Ni fixed effect, random effect ni. Kalau kita nak tahu nilai yang berbeza tu, tekan dekat sini, tekan dekat cross section effect ni. Ini dia perbezaan dia. Negatif, negatif, negatif. So, siapa yang positif? Negatif tu mana rendah? Yang antara negara yang tinggi ni Kanada, Sweden, Turki dengan US. Maknanya kalau kamu nak tahu nilai untuk US, oh yang ini sebab kita dah ada ni. Okay, saya ambil yang ni yang tadi kan. Kalau nak tahu what is the number untuk US, beta untuk US adalah nilai ni. 0.652 ni campur dengan 2.4. 2.4. Itu nilai US punya nilai. Kalau nak tahu nilai UK, ni dia kena tolak 2.40 tolak dengan 0.057. Ini nilai untuk UK punya. Beta kosong tu ataupun A tu untuk UK. Tapi selalunya orang tak buat satu-satu tu sebab di sini dia dah bagi tahu siapakah nilai yang paling tinggi dan siapa nilai yang paling rendah. Yang paling tinggi adalah US lah. 0.65 kan. Kanada 0.63. Yang paling tinggi US. Diikuti dengan Kanada followed by Sweden. Lepas tu Ireland positif. Diikuti oleh Turki. Ini semua positif. Yang negatif yang paling rendah, siapa yang paling rendah? Yang paling rendah tu kamu kena cari negatif yang paling besar. Ni negatif yang paling sebelah, Spain. Negatif 0.72. So nilai Spain adalah 2.4 ni tolak dengan 0.72, kamu dapat nilai Spain. Yang ini adalah nilai dia panggil benchmark. Benchmark dia. So di sinilah yang kita nak tengok bahawa terdapat perbezaan dan perbezaan itu adalah signifikan bagi setiap negara. So kita boleh tahu setiap negara. Yang ini semua sama. Bagi setiap negara sama. Okay, hubungan di antara consumption minyak, berapa banyak minyak dengan harga minyak negatif. Maknanya kalau harga minyak naik 1%, penggunaan minyak akan jatuh sebanyak 0.32%. Okay, kalau income naik 1%, penggunaan minyak kereta akan naik sebanyak 0.66%.
Ini cara nak baca dia lah. Okay, this is the command constant. Okay. Ada soalan nak tanya tak? Jadi kalau kita ikut kepada yang ini, silibus kita ini, kita dah habis lah. Okay, yang ini kalau kalau ikut yang ini, dia memang agak complicated sikit. Nak susun dia punya data dia tu. Okay. Agak sukar lah. Walaupun last kali dia susun ikut yang macam mana yang kita susun. Tapi section dia tu dia letak dekat atas. Section ni adalah negara. Negara tadi lah, Australia apa semua tu kan. Kita susun siap-siap dekat e-view, section ni kita letak kat bawah. Okay, ini semua negara-negara tadi, Denmark apa semua ni, Belgium. Okay, yang ini command effect oleh data kita bukan sama. Saya tak guna data panel EU ni. Data tu ada tapi saya tak guna. Untuk tujuan analisis kita lah. Okay, yang ini command constant. Yang ini fixed effects. Yang ini dia punya yang tadi tu. Yang ini dia benchmark dia. Sepatutnya dia kena ada dia punya constant dia tu lah. Baru kita boleh buat perbandingan. Okay, command constant. Ni fixed effects. Ini adalah random effect. So random effect pun dia ada juga dia punya ni lah beza ni. Tapi yang ini dia punya beza ni dia bukan lebih kecil ya. Dia sebab dia ada error. Dia ambil kira error tu. Dekat sini dia masuk C. Dia masuk C. Sepatutnya dekat sini kita masuk C lah. Baru kita boleh tengok berapa nilai. Ini adalah nilai perbezaan bagi setiap negeri. Siapa yang lebih tinggi, kita ada C. C ni mungkin nilai yang kecil lah. Okay, ini adalah random effect. Lepas tu dia test. Dia test command constant. Hausman test ni. Fixed effect. Dia buat lagi sekali fixed effect. Fixed effect ni dia dapat nilai ni. Okay, ni dia punya nilai perbezaan. So kat sini kita boleh tengok siapa yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah ni. Negara 02 ni. Okay, kalau tengok macam ni memang susah. Kalau kita bagi nama-nama kosong ni susah. Lebih baik kita bagi nama negara. Lebih senang kita boleh baca. So mana dia punya ni test ni. Baik, Hausman test. Ni dia pakai strata. Ni Hausman test. Okay, Hausman test. Nampak di sini. Okay, signifikan atau tidak? Signifikan ke tidak ni? Significant. Signifikan. So kalau signifikan, apa keputusan kita? Reject Hashna. Reject Ashnaf. So Effect Kan- model. Effect. fixed effects model. So fixed effect model is the best. So dia okay, ini data yang kita susun kan. Ini data yang saya susun. Jadi ID ni jangan buat 1 2 3 lah, bagi terus nama dia. Okay, ni time. So susun ikut yang ini. Yang dekat sini dah habis lah. Okay, so dia buat fixed effect. So dia bagi tahu the best model untuk yang ini adalah fixed effects. So fixed effects adalah yang inilah. So ni data ni. So kita dah dapat tu, kita explain lah yang ni. Okay. Baik. So ada soalan nak tanya tak? Saya nak pergi kepada yang lebih orang kata yang lebih menarik pun tak adalah lebih menarik . Tapi saya nak tunjuk kamu, kita juga boleh buat panel VAR model. VAR kamu dah belajar VAR kan? Vector autoregressive. Okay. Kita nak tengok, saya nak delete yang ni. Kita nak tengok ada hubungan tak di antara setiap variable ni. Ada hubungan tak di antara setiap variable ni? Causality. Yang tadi yang kita buat tadi tu, kita nak tengok impact bagi setiap variable ke atas variable dependent variable. Kita assume bahawa consumption tu adalah dependent variable. Yang lain-lain tu semua adalah endogenous. Dia tak ada exogenous. Sekarang kita boleh juga tengok causality. Ada tak causality di antara setiap variable ni? Okay, kita dah tahu bahawa the best model is the fixed effects untuk yang ini. Jadi bila kamu nak report tu, kamu kena report semua sekali step by step. Nak pilih di antara random dengan fixed effects model, which one is the best. Itu kena report. Report dia statistik.
Okey, kemudian kita nak guna var model untuk yang ini. Okey, sekarang panel var model. Ini dalam syllabus kita tak ada, tapi oleh kerana terlanjur kita dah tengok var model, kita boleh buat panel var model. Jadi kalau kamu buat kamu punya seminar paper ni, guna panel var model, orang tengok pun dia kata, wah, this is different. Okay, daripada yang biasa-biasa orang buat. Tu yang saya nak kamu buat tu, supaya orang tahu, oh, student Dr. Sofian ni dia bukan calang-calang. Dia bukan calang-calang student, dia bukan tahu yang basic-basic saja, dia tahu yang lebih daripada itu. Saya nak kamu buat model yang lebih canggih lah. Daripada VAR yang biasa tu, bolehlah buat VAR biasa tu kalau kamu ada negeri. Tapi siapa yang buat, kalau kamu buat katakan negara ASEAN kan, selain daripada yang satu, kamu buat panel data. Negara ASEAN tu, kamu buat panel data. So, dia nampak lebih menarik lah panel data. Okay, saya nak buat VAR model VAR untuk panel data. Yang penting, data ni susun ikut panel. Kalau dah susun ikut panel, then kamu boleh buat VAR panel data. And then kita boleh test pula code integration atau tidak. Kalau code integration, boleh guna Vector Error Correction Model, VAR ECM. Kalau tak code integrated, guna saja VAR, panel VAR data, panel VAR model. Okay, so pergi kepada quick. Nampak VAR estimation. VAR estimation. Okay, kita guna yang unrestricted lah dulu. Okay, masukkan semua variable yang kita ada. LG. Kita buat step by step nak tentukan berapa banyak length lag dia tu. Itu antara benda yang penting yang kita kena bagi perhatian ya. Kemudian LIN. Saya ulang balik lagi sekali dekat sini lah. LC dengan LR. Okay. So yang ini dia buat 2. Saya tahu lebih sikit lah. 3. Sebab kita nak pilih length lag nanti. Okay, yang mana yang terbagus. Okay. Unrestricted VAR. Error correction model ni kalau dia co-integrated, then kita guna vector error correction model. Kalau tak payah. Guna VAR biasa saja. Tekan OK. This is the result untuk panel. Okay. Tapi this is not the best one. Okay. Kita boleh guna yang masa yang saya tunjukkan. Aikaiki ke banyak. Aikaiki ke yang mana satu. Tapi oleh kerana Aikaiki pun ada banyak dekat sini. So kita terpaksa guna yang ini. Kita pergi kepada view. Nak tengok length lag structure. Length lag criteria. Okay. Kita buat 8. Ni ada berapa 8 kan? 8. Okay. Tengok dekat Tengok dekat sini. Kita hanya ambil yang paling bagus saja. Okay, kita ambil ni, Shazwan. Shazwan dia suggest lag 2. So kamu ambil lah lag 2 tu. Okay, tak perlu tengok yang Aikaiki. Kalau Aikaiki kamu ambil tu, dia suggest lag sampai 8. So banyak lag sangat, susah kita nak explain. So kita ambil lag 2. 2 lag. The best untuk kita punya model adalah 2 lag. So kita estimate pula yang final model. Okay, instead of 3 tadi ni, kita buat 2. Okay, this is the best model untuk kita punya data. So, apa yang kita nak buat lepas ni? Dekat sini, kamu bolehlah buat ini dia punya ni lah, dia punya data yang kita ada dekat sini. Kamu boleh analyze data ni. Selalunya kita akan buat causality test. Okay, ada hubungan tak bagi setiap satu tu? Okay, pergi kepada okay, terima kasih. Okay, pergi kepada kita nak tengok causality. Okay, pergi kepada group statistik. Okay, kita boleh buat Johansson co-integration ni nanti ya. Kita nak test dia co-integrated atau tidak. Kalau co-integrated, kita guna vector error correction model. Kalau tidak, ni sekarang saya nak tunjuk Granger causality. Okay, this is all the model yang kita ada, variable yang kita ada. Command constant, individual coefficient.
Okay, individual coefficient. Lag kita 2. Okay, tekan OK. Yes. So this is the ni. Ada tak hubungan di antara setiap benda tu? Yang ada ni 1, ni 2, yang ini 3. Yang ini dua-dua ni unidirection. Maknanya dua-dua hala, 2 hala. Ni 2 hala. So ada 2, ni 2 hala, ini 2 hala. Yang ini satu hala saja. So yang lain-lain tak ada. So maknanya yang ini causality this one. So kita boleh tengok yang mana satu yang impact yang mana satu. Contohnya sebab saya ada buat juga analisis kajian tentang dadah, penagihan dadah. So kita ada data. Kamu boleh pergi kepada website AADK, Agensi Dadah Negara. AADK. Dia ada data penagihan dadah bagi setiap negeri. So kita boleh tengok hubungan di antara setiap variable itulah. Okey, penagihan dadah dengan income bagi setiap negeri tu kamu kena cari sendirilah. Okey, ini dia punya causality. Kemudian kita pergi kepada mana tadi? Dia tak boleh kat sini ya. Dia tak boleh pergi dekat sini. Yang ini kita pergi balik kepada, saya nak padam balik yang ini. Kita tak boleh pergi kepada ni, yang ini kamu report lah benda ni. Tutup yang ini. Yes. Okay, kita pergi dekat view. Ni code integration test. Okay, code integration test. Ataupun kita ambil ni, kita ambil quick group statistic. Ni Johansson code integration test. Okay, this is the variable. Individual, kita ambil individual intercept. Okay, individual intercept. Okay. Okay, yang lain-lain tu saya tak kacau. Kita minta dia automatic selection. Which one is the best untuk represent data ni. Okay, tekan OK. So this is the co-integration test. So tengok kat sini dia ada banyak statistik. Panel V statistik, row statistik, Philip Parent, ADF. Kemudian dekat sini ada lagi. So kamu tengoklah yang mana ni. Selalunya kalau kamu tengok dalam tu dia akan report semua sekali ni lah. Yang ini dengan yang ini. So nampak dekat sini. Ni lag ni dia pakai Aikaki ni. 3 lag. Okay, dia kata dia nak bagi tahu the best. Dia nak bagi tahu ni dia punya hypothesis between dimension. Kejap Yang ini kalau saya lah nanti yang saya nak tunjuk macam mana cara null hypothesis ni, no co-integration. Kalau dia tak significant, no co-integration. Yang ini significant. Kalau kamu guna PV ni, selalunya kita guna Philip Parent dengan ADF. Ni dua dah cukup lah. Okay, kalau kamu guna dua ni, nampak dia significant. Significant. So kalau dia significant, apa maksud dia? Kita reject as null, betul tak? Reject as null maksudnya dia co-integrated. So bila dia co-integrated, kita boleh capture short run dengan long run punya apa orang kata variable itulah, kita boleh capture dua ni. Okay, sebab apa? Yang ini semua ni short run ni. Short run punya bukan variable, dia punya coefficient dia perkali short run. Okay, kita boleh capture long run. Jadi daripada kita lapor yang ini, this is not the final model, not panel vector autoregression, but panel vector error correction model. So kita kena, kita nak freeze yang ini pun boleh. Saya freeze yang ini dulu, simpan lah. Okay, yang ini tak pakai, kita pergi kat sini, kita nak estimate ni. Ini estimate pada ni vector error correction model. So kita boleh estimate guna vector error correction model. Co-integration, sekurang-kurangnya ada satu co-integration.
kita nak guna yang mana satu yang baik, selalunya kita pakai intercept lah. Okay, selalu ini saya pakai. Kita boleh tengok lah yang lain-lain tu kalau ada kegunaan dia. Selalunya saya pakai basic intercept saja. Okay, this is the model untuk panel. Yang ini adalah co-integration punya equation. Dan yang ini adalah error correction model punya equation. Okay, yang ini adalah nilai error correction model long run relationship. Okay, kalau kamu nak tahu dia signifikan atau tidak, kita kena buat regression untuk yang ini. Kalau saya tengok yang ini, saya rasa ni signifikan. Yang ini saja yang tak signifikan. Okay, ini T ya. Ini yang kurungan ni T. Dia tak bagi P value. Tapi rule of thumb dia, kalau T itu lebih besar daripada 2, selalunya dia akan signifikan at 5%. So, itu rule of thumb dia. Tapi tak boleh pakai yang rule of thumb tu kalau kamu nak tulis artikel, kamu tak boleh kata rule of thumb because they are more than 2 and then they are significant. Kamu kena buat dia punya analisis. Nak buat dia ni kita boleh pakai E-view ni balik. Okay, contoh dia lah kalau kita nak cari dia punya P value pergi kepada proc ni specific estimate sorry, proc ni make model. Okay, ni adalah model-model yang tapi dia tak bagi dekat sini lah. Kalau kamu ikut model ni objektif proc no. Padam ini delete proc make residual. Kat sini tak boleh lah. Di sini ada. Ni dia boleh buat. Okay, dia ada 1, 2, 3, 4. Saya ambil yang ini lah. Ambil model yang ini. Copy. Okay. Saya estimate ordinary biasa. Ni kalau kamu pakai yang ini, dia akan estimate semua sekali ni. Dia akan estimate 1, 2, 3, 4 ni semua sekali. Kalau kamu pakai yang ada dekat sini ni, estimate ni, tekan ni estimate ni. So dia akan estimate semua sekali model. So dia akan ada berjela-jela panjang dia lah. Dan itu akan menyebabkan tak ada masalah. Kita buat saja. Nampak panjang ni 1 sampailah kepada 40. Jadi nak tahu variable mana, kamu kena tengok dekat sini. Ini 1. Okey, yang ini nombor 2. Ini nombor 3. Ini nombor 4. Ini nombor 5. Jadi kamu kena pandai pilih. So nombor 1 yang ini. So C1. Ini C1. So kita tengok yang ini, kita bandingkan yang ini dengan yang bentuk yang ini. Ini adalah C1. Okey, ini kalau kamu guna yang ini, kita tujuannya nak dapatkan P value ni je ni. Jadi kamu dah dapat P value ni, kamu masukkan P value ni. Yang ini C1. C1 lah untuk yang ini. Yang ini ni adalah untuk, ini adalah error correction model punya ni, long run. 0.0039. 0.0039, standard error 0.001, 0.0017, T statistik 2.19, T statistik 2.19. Ini semua ni dengan yang ini sama. Yang dia tak ada adalah yang ini. Yang ini saja kamu masuk dekat sini, nak tunjukkan bahawa dia signifikan pada 1%, not 5%. C2, ini C2. C2 pun signifikan. C3 tak signifikan. 0.8. Yang ini pun tak signifikan. Yang ini signifikan. C1, 2, 3, 4, 5. C5. C5 signifikan. So nak ambilkan probability ni, letak kat sini supaya bila kamu buat jadual tu, orang tahu yang mana satu signifikan, yang mana satu tak signifikan. Kita nak report yang itu saja. So kita ambil nilai-nilai ni. Okay. Ini ada kegunaan dia lah. Memang sangat penting untuk mudahkan kita analisis. So sekarang ni, daripada kita punya model yang biasa adalah model apa tu tadi? Model panel yang biasa, fixed effect model. Okay. Now sekarang kita punya model kita dah jadi vector error correction model. Vector error correction model.
Dia dah jadi vector error correction model. Dan di sini kita boleh tengok yang inilah, kita boleh tengok hubungan bagi setiap benda ni. Oleh kerana dekat sini dia ada dua. Dia kalau kita tengok dekat sini, katakan ni gas punya ni, yang ini dia punya own data, tak mahu kita nak ambil yang ni, income. Okay, kalau kita tengok data income ni, yang ini tak signifikan. Lag 1 tak signifikan, tapi lag 2 signifikan untuk data income. Jadi macam mana cara kita nak buat? Kalau kita, kalau kamu tengok kepada kita punya ni, kita punya tadi tu causality kita, mana causality kita? Oh, causality saya tak ni Saya tak save causality. Okay, saya nak save, saya nak ambil yang causality ni. Okay, yang ni tak payahlah, ini tak payah. Saya nak ambil causality. Saya nak pergi kepada quick. Ni kita punya VAR model yang ni. Pergi kepada group estimate Granger causality ni. Okay. Yes. Dua lag kita nak ambil yang individual coefficient. Delete. Yes. Okay. This is the causality. Kita boleh buat. Kita boleh tengok yang ini. Okay. Yang ini causality ni dia secara individu. Okay. Contohnya dekat sini kita nak bagi tahu ada tak GL gas ni ada signifikan tak dengan income. Dua ni. So mana L gas dengan income ni sini. Nampak dua-dua ni dia tak signifikan. Okay. Dia tidak ada homogeneously caused by this variable lah. Saya variable ni pun tak susah nak sebut, tak ingat gas consumption dengan income. Tidak ada hubungan. Okay. Yang lain, ini kalau individu. Ini individu ini individu. Yang ini kalau group. Group saya nak freezekan yang ini. Okay, saya nak pergi kepada saya nak tengok boleh buat tak secara ini parallelogram Granger causality. Tak boleh. Bukan tak boleh. Kalau nak buat kena pergi kat sini. Ni. Integration. Residual. Okay, kat sini kita boleh pakai lagi ni. Impulse function dengan variant decomposition pun boleh pakai dua ni Cuma dia tak boleh nak buat secara satu-satu lah. Nak buat satu-satu bagi setiap variable tu tak boleh, tapi dia ada cara dia kita nak test yang ini. Yang ini adalah 1, 2, 3. Ni 4 dan 5. 4 dan 5. So maksudnya ada cara untuk kita test sama ada variable tu signifikan atau tidak. View panel Johansson. Saya nak tunjuk dia punya okey, yang ni kalau setiap individu Kamu boleh explore lah benda ni. Saya pun tak ingat sangat lah benda-benda macam ni. Kau pun nak ingat. Okey, ini bagi setiap individu. Ini kalau descriptive analysis Ini bagi setiap ini sama juga mean, median apa semua ni kurtosis. Okey, tadi ini saya nak test yang ni sama ada dia signifikan atau tidak. Apa yang saya boleh buat dekat sini ialah yang ni saya nak freeze yang juga. Sebab nanti takut dia delete. Okey, so pergi kepada quick. Dia walk test. Saya nak pergi cari walk test. Walk test. Residual normality So yang ini nak kena cari lah integration. Walk test tak ada dekat sini. Walk test tak ada dekat sini. Walk
Make system. Oh, this one. Yes. Oh, this one is map system dah ada. Situ variant T heteros like structure. Oh, ini kalau kita nak pakai individu, Granger causality block. Individu punya Granger causality, Saya tekan yang ni sekejap. Okey, ni untuk individu. Dia punya jawapan individu dengan yang ni. Jawapan individu dengan yang ini. Ya, ini kita boleh buat perbandingan. Tapi selalunya dia tak jauh beza lah. Ini individu tadi ni. Okey, ini kalau causality Ini bukan saja untuk panel ni lah. Yang biasa-biasa pun yang ini yang saya dah ajar kamu semua yang ini. Ini kalau nak buat individu. Tengok probability ni. Individu di antara G gas ni dengan yang ini signifikan. So kalau tengok yang di sini, yang ini kalau yang ini dia tak signifikan. Tapi yang ini dia ada signifikan. Kalau yang ini dengan yang mana signifikan? Yang ini dia signifikan. Okey, ini pun signifikan juga. Gas. So, ini kamu kena susun. Yang ini dia buat secara pasangan. Tapi saya rasa dia punya jawapan dia tu lebih kurang sama je. Mungkin ada sikit perbezaan tapi more or less lebih kurang sama. Tadi saya nak buat apa test tadi walk test. Granger lag inclusion table. Tak ada lah. Saya tak boleh nak cari sekarang ni. Walk test dia tujuan dia apa? Walk test ni tujuan dia tadi. Okay, kita estimate balik yang ni. Wah, kita ni. Kita nak test sama ada income ni, dua ni, signifikan. Sebab ada satu signifikan, dekat sini signifikan, yang ni tak signifikan. So kita nak test lah sama ada dia ada hubungan atau tidak. Okay, jadi saya tak dapat nak cari benda tu. Co-integration test boleh test. Co-integration, impulse, residual, normality, autocorrelation, lag. Tak ada. Okay, so yang ini adalah data panel VECM. Vector Auto Regression Error Correction Model. Panel. Okay, yang kita belajar sebelum ni, data yang biasa, bukan panel. Bagi setiap negeri ada satu. Okay, yang ini adalah panel dan kita boleh tengok impulse respon. Katakan impulse respon, kamu nak tengok dekat sini multiple graph. Kita boleh tengok, ni impulse respon dia nampak banyak sangat lah. Kadang-kadang kita tak perlu report hubungan di antara variable yang sama. Yang tengah-tengah ni tak perlu report ni selalunya. Kita buang saja sebab ini hubungan di antara nilai dia dengan nilai dia lah. Okay, selalunya kita tak ambil yang tu lah. Kita ambil nilai dia dengan nilai yang lain. So yang mana satu yang besar, yang mempunyai respon. Selalunya nilai dia sendiri itulah yang respon dia lebih besar. Kalau nak pergi kepada variant decomposition, okay, period 10 tahun pun okey. Multiple graph pun boleh, table pun boleh. Ini graph. Kadang-kadang graph susah nak baca. Kita baca table. Baca table ni. Okey. Dia nak bagi tahu yang mana satu yang mempengaruhi yang mana satu. Yang kat sini kalau tengok nilai dia, nilai dengan nilai sendiri lah. Dia nilai dia sendiri. Okey. Okey. So saya nak berhenti dekat sini. Jadi recap balik kita apa yang kita dah buat setakat ni. Estimate ni saya estimate balik. Okay, this is vector panel vector error correction model. Maksud dia kita boleh capture short run, ni long run dan ini semua adalah short run.
short run relationship bagi setiap variable. Untuk panel data saja, apa yang penting, pertama kamu kena tahu macam mana nak susun data tu. Lepas ni nanti kamu buat sendiri ya, kamu carilah mana-mana data dalam eView kamu tu. Dalam eView tu kan dia ada banyak data tu. Dalam eView tu kamu pergi kepada dia punya data yang dia bagi kat dalam tu. eView yang kamu upload tu kan, dia ada kat situ ada data. Kamu pergi ya dekat situ data tu, ambil yang mana data yang berkenaan dengan katakan panel data. Okay, kamu buat latihan. Yang pentingnya kamu kena tahu macam mana nak develop, nak susun data panel dalam kamu punya analisis. Okay, susun data tu jadi macam ini. So, this is the first one, first step. Susun data-data ni semua. Dah susun yang ini, then step. Dah susun yang itu, kamu ada data. Okay, data. This is the data. Okay, data, make sure data tu disusun ikut dia punya susunan. Okay, dah dapat yang ini, kita kalau kamu punya data bukan panel, bukan VAR model, kamu punya model model yang biasa saja, kamu kena test sama ada command constant, fixed effects ataupun random effects. Okay, macam mana caranya? Selalunya dalam kamu punya data ni, mula-mula yang kamu kena buat ialah estimate prop dia. Okay. Estimate bukan VAR, estimate biasa ni. Ni panel guna random, fixed effects, random effects. So bila dah dapat random effect punya result, okay, kalau dah dapat random effect punya result, baru kamu test. Okay, saya nak kena buat lain ni, saya buat je lah. Kalau tak buat nanti susah pula kamu ya. Buat sekali tadi, L gas. Okay, seperti L income. Okay, L K dengan L arm. Okay, ini data ingat C dekat sini. Panel, mula-mula buat fixed effects, analyze, alright. Simpan ya, simpan. Sebab kita belum nak tahu nak guna yang mana satu. Kemudian estimate, tekan saja estimate, random effect, tekan. Okey, dah dapat dua ni. So nak pilih yang mana satu yang bagus sebab tengok di sini dua-dua signifikan. Okey, nak pilih, pergi kepada nak test ya, pergi kepada view, random effect test, Houseman test. Tengok data probability, significant, reject as null. Reject as null, reject random effect. So the best is the fixed effect. So kita estimate data kita yang terbaru lah. Fixed effects. Okay, ini adalah data kita yang terbaru, fixed effects. So, analyze lah data ini ataupun interpret lah data ni seperti mana yang sepatutnya yang kita pakai interpretation. So, interpretation tu penting lah sebab yang penting result ni, yang penting ni. Ni result ni, coefficient dia ni. Okay, yang test-test tu nak tengok model apa, kaedah teknik apa yang paling sesuai untuk kita analyze. Analyze dia. Okay. Kemudian kita advancekan sikit kita punya analisis. Sebab apa? Sebab kita nak tengok pula hubungan di antara setiap variable ni. Setiap variable ni dia ada hubungan tak? Jadi kita pergi kepada analisis VAR. VAR model. VAR model seperti inilah. VAR model kita adalah yang ini. VAR model ada dua. Satu sama ada VAR. VAR ni dia tak ada error correction model. Okay. Nak buat VAR model, mula-mula seperti yang kamu dah belajar, VAR model, ini data kamu, VAR model, kamu kena ambil dulu lag yang biasa,
pilih length lag. Lag berapa yang sesuai. Okay, saya ulang sekali lagi sikit. Sebab saya nak menulis tu yang saya malas tu nak tulis dia punya equation ni. LG gas. Okay. Saya punya equation tu ada kat atas tu ni apa? LIN income. LC dengan LR. Okey. Okey. Dua kita boleh buat dua pun tak apa, buat tiga pun tak apa dekat sini. Unrestricted sebab kita tak tahu sama ada model ni boleh pakai error atau tidak. Jadi kena test dulu. Sebelum nak test kena tahu length lag dia dulu. Okey, delete. Okey, length lag. Sekarang kita nak tengok dia punya, nak pilih lag yang sesuai. View. Lag structure. Length lag criteria. 8, 10 tak kisah. Tekan OK. Okey, pergi tengok saja yang mana yang sesuai. Nampak Aikaiki tak sesuai. Aikaiki sampai 8. So Shazwan ni nampak yang paling bagus. Dia 2 lag. So guna 2 lag. So the final estimate ialah 2 lag. Yang mana yang asal tadi tu lah. Okay. Now sekarang ini hanya capture short run. Okay, kita kena test pula dia punya co-integration. Ada co-integration atau tidak? View. Co-integration test. Okay. Nak pilih yang mana satu, trend dan sebagainya, boleh tekan summary ni. Ni boleh tekan summary, saya tekan summary dulu Okay. Okay, summary ni tengok yang mana yang ada bintang. Okay, yang ada bintang dekat sini. Ni bintang. Ini bintang. So maksudnya apa? Dia kata ni, intercept trend. Jangan ambil intercept no trend. Intercept no trend. Ini linear intercept trend. So kita punya model yang paling bagus adalah linear intercept trend. So pergi balik kepada kita nak estimate apa tadi ni. Okay. Oh, bukan ini Okay, kita pergi balik kepada saya nak ambil yang mana betul. Kita nak buat apa? Kita nak buat ni co-integration test kan? Okay, co-integration test. Dia kata apa? Ni linear trend. Okay, satu. Vector restriction, tak ada vector restriction. Okay, tekan OK. Tidak kita pergi estimate balik lagi sekali ni. Okay, kita nak buat co-integration test. Okay, intercept trend. Yang ni saya nak buat satu sebab dia, kalau yang ini kita kena buang satu. Date does not unique define observation in panel. Unique define, apa maksud dia? Sekali lagi, saya ambil intercept saja, no trend. Satu. Oh, maksudnya ni, kamu boleh guna co-integration ni. Saya nak freeze yang ni. Ni co-integration punya result. Okay. Satu lagi. Okay, kita pergi balik kepada estimate kita ni. Satu lagi kita guna dekat quick ni. Quick group estimate pun ada Johansson co-integration juga. Okay, kalau yang ini dia akan bagi semua sekali. Series satu ni. Kita punya apa? LG LIN LC dengan LR tu, okay? Alright, individual. Yang ini, okay, delete. Okay, yang ini ada dua tadi kan? Yang ini yang kita pakai group tadi, group. Dengan yang ini kita pakai
individu lah. Kita pakai individu. Di sini dia ada trace statistik dengan max agent value. Keputusan dia sepatutnya sama. Dekat sini dia bagi 4 statistik. Kita nak sama ada ADF, kita boleh pakai Philip Theorem dengan Dickey Fuller. Di sini dia tunjuk bahawa co-integrated. Null hypothesis, no co-integrated. Ni kalau kamu pakai group test. Tapi kalau pakai yang ini, agent value dengan yang ini pun sama juga. Kita boleh baca dekat sini, dia kata apa? One co-integration. At least ada satu co-integration. Di sini pun ada satu co-integration. Okay, jadi keputusan ni dia nak bagi tahu apa? Dia nak bagi tahu bahawa model yang paling bagus untuk yang ini adalah model vector error correction model. This is the model error correction model. Okay, tekan. Okay. Okay, this is the one. So, kamu interpret yang ini. Kemudian nak dapatkan dia punya signifikan ni, macam yang saya tunjuk tadi, pergi kepada proc, make model. Bukan make model. Delete. Pergi kepada proc, ni, make system. Make system, variable. Okay, yang ini, dapat yang ini, kita, macam mana ni? Proc, estimate. Estimate. Proc, estimate. Kamu dapatlah semua nilai-nilai ni. Nilai ni, masukkan dia dekat nilai yang ini, kamu boleh tahu dia signifikan atau tidak. Kemudian nak test dia sama ada dia ada causality atau tidak. Yang ini yang var ni nak tengok causality. Kalau kamu tak nak, tujuan kamu tak nak tengok causality di antara variable, kamu boleh pakai saja yang tadi itulah. Yang apa ni, panel data yang biasa. Yang ini adalah panel data co-integration. Kadang-kadang dia bagi nama yang hebat. Panel data co-integration. So kalau panel data co-integration tu, itu adalah vector error correction model. Panel vector error correction model. Sebab dia co-integrated. Kalau co-integrated, baru kamu boleh pakai vector error correction model. Kalau tak boleh pakai. Okey, itu antara cerita-cerita analisis ni. Saya memang sangat berharap kalau kamu boleh buat satu panel data ini, sama ada panel data biasa saja ataupun panel data co-integrated ataupun panel data vector auto-regressive saja ataupun vector error correction model. Okay? So, kita dah habis kita punya cerita hari ni. Ada soalan nak tanya tak, Abi? Panel data kita dah habis. So, panel data yang saya tambah kamu adalah var tu lah. VAR tu actually bukan tambah apa, sebab VAR tu dia dah kebetulan kamu dah belajar VAR kan dengan error correction model. So, panel pun boleh buat juga. Panel pun boleh buat juga dia punya error correction model. Kalau kita nak tengok hubungan jangka masa pendek, jangka masa panjang. Tapi data-data yang macam ni mungkin tak berapa sesuai lah. Mungkin data macam ni kita buat yang biasa pun dah cukup. Data yang macam ni, car apa semua ni. Kalau kita nak tengok growth, pertumbuhan ekonomi, bekalan wang apa semua tu, mungkin makroekonomi punya data, mungkin VAR vector ni sesuai. Tapi kalau yang ini punya data mungkin tak berapa sesuai lah untuk buat ni. Baik, data memang banyak ada dekat pasaran. Dekat mana-mana kamu boleh dapat data. Cuma tinggal lagi kamu kena tahu nak analyze data ni macam mana. Dan apa yang kamu nak dapat daripada situ. Okay? So, saya nak berhenti dekat sini. So, ada apa-apa nak nak tanya tentang kita punya seminar kita tu ke, ataupun yang ini berkenaan dengan tajuk yang ini. Saya pun tak sempat nak entertain semua, tapi saya harap kamu boleh try lah buat sendiri. Ada soalan? Doktor. Ya. Tak apa, Aina tanya dulu. Tak. Apa nak tanya? Ada apa yang kurang? Hello?
Hafa tanyalah, Aina tak ada soalan pun. Ada soalan apa nak tanya? Yang kan Aina nak tanya tadi. Doktor nak tanya tapi bukan untuk tajuk ni. Yang untuk Arima tu kan, kalau saya ada tengok yang reference tu, dia ada tulis best fit Arima model, dia letak Arima 213 contoh macam tu. Ha. Jadi kalau yang saya try run tu, AR je okey, signifikan, tapi MA tak okey. Jadi MA tu tak guna. Maknanya best fit model tu dia akan jadi 210 ke macam tu. Boleh ya? 210. Boleh. Boleh report macam tu kan? Ya. Oh, okey, baik. Itu je tu. Terima kasih. Okay, lagi? Assalamualaikum doktor, boleh dengar Ya, suara boleh. saya? Okey. Macam tajuk saya paper tu impact COVID-19 to uh, COVID-19 to GDP, unemployment and inflation using VAR analysis. Kalau macam saya nak buat analisis tu macam yang doktor ajak hari ni tu boleh masukkan juga ke dalam paper tu? Dia masalah dia sekarang ni lah. Hmm. VAR tu kan, Hmm. bila saya tengok balik sebab COVID-19 tu dia punya data dia tu tak berapa menarik lah sebab dia hanya ada data masa yang COVID tu kan. Data yang Ha. lain-lain tu semua kosong. Jadi Ha. dia akan macam mana nak bagi tahu kalau kamu lockkan dia ke apa kan dia akan bagi satu yang tak berapa cantik lah. Jadi Hmm. mungkin lah saya ingat COVID tu macam tak berapa sesuai kalau nak guna VAR. Tapi kalau kita nak tengok yang dummy yang saya tunjuk tu kan, Arima model tu, Hmm. kalau dummy boleh pakai Arima model. Kalau VAR ni selalunya dummy dia tak boleh pakai. Dia tak Hmm. pakai untuk dummy VAR ni. VAR ni kalau kamu nak pakai dummy, masuk dummy saya maksudnya kosong kalau tak ada COVID, satu kalau ada COVID. And then kita nak test tengok ada tak kesan dia kepada setiap variable tu. Kalau macam tu boleh lah. Tapi Tapi kalau nak sebab ni buat tajuk VAR, untuk paper seminar tak apa ke tukar ni model? dia tak ada masalah sebab nanti bila kamu nak submit tu, kamu akan Hmm. diminta balik untuk submit balik semua kamu punya abstract apa semua tu. Dengan tajuk-tajuk kamu semua. Oh. Kamu kena submit yang baru. So So kita boleh boleh ubah lah. saja. Tajuk semua boleh ubah. Selagi belum submit yang final paper, Hmm. belum bayar, bila kamu nak submit tu dia akan minta bayaran. So masa tu Okey. kita buat yang final yang kita nak hantar. Yang abstract yang kita bagi tu hanya orang kata untuk ni ya untuk mendapatkan dia orang punya kelulusan tu je lah. Tapi yang final je bila final paper tu siap. So Arima lah okey doktor untuk yang tajuk tu. Tapi nak kena tengok pula lah kamu punya variable kamu tu lah. Yang data lain tu kalau yearly boleh juga kan ambil 2010 sampai 2021. Boleh juga, tak ada masalah. Okey okey. Okey doktor nak tanya yang tu lah. Terima kasih. Alright. Kira tajuk pun boleh Cuma takut tukar. data tu sikit sangat lah kalau 2010 tu kan. Sebab saya buat ASEAN. ASEAN lah. Kalau ASEAN Ah. okey. Ah. Mungkin boleh fikirkan untuk buat vector untuk buat panel data. Data tapi Ah, masuk ke Arima sekali lah macam tu tak lah. payah Rima. Kamu je tengok hubungan di antara setiap variable tu je. Panel data je Hanya tak kita payah nak buat tengok. VAR lah. Ya, panel data ni kalau panel data ni mungkin kita boleh masukkan dia punya apa tu lah kesan COVID-19 tu. Okey okey. Kesan COVID-19 tu kita boleh masukkan. Okay, nanti kita boleh tengoklah dia punya kesan COVID-19 tu. Maksudnya data dummy tu boleh masuk. Dummy tu Ah. 0101 kan. Kita boleh masuk data Ah. dummy tu nanti. Okey okey. Okey doktor. Terima kasih. Alright. Okay. Okay. Doktor, Ada kira tak ya? tajuk pun boleh tukar ke? Apa dia? Tajuk pun boleh tukar lah untuk conference ni. Boleh tukar. Selagi tak submit kepada final paper tu, boleh tukar. Okey, terima kasih. Abstract tu dia pun boleh tukar. Maksudnya masa kamu nak submit yang final yang dah siap tu, yang itu yang dia akan guna untuk dia orang punya publication ke apa ke. Dia akan refer kepada tu. Bukan kepada kamu punya abstract yang kamu hantar tu. Yang awal-awal tu. Okay. Ada lagi tak?
Sebab saya buat pasal lau kan doktor. Pasal Jadi lau PDR, pasal apa? negara lau, Negara Laos. Laos. Lepas tu masalah dia sekarang ni dia punya data tu tak banyak. Macam data dia sampai 2016. Lepas tu dia banyak kosong-kosong macam like gap between data tu. Ah. Kamu Sebab nak buat negara tentang apa? Kamu buat tentang apa tu? saya buat impact of AFTA on poverty in Laos. Effect after. Impact of AFTA on Aha. poverty in Laos. Oh. Laos PDR. Hmm. Kamu tak ada data monthly tak ada ataupun quarterly ya? Cuma ada data tu je. Yang dalam dia bagi tu data yearly. Saya ambil daripada tahun 1995 tapi dia banyak gap macam data dia tak dapat banyak. Dia ada banyak Ah. gap lah data kosong tu mungkin sebab negara still baru bangun kan jadi dia tak banyak data. Kamu kena buat sikit lah dia punya orang kata average lah. Kalau katakan GDP kan, kan dia ada data GDP tahun 70. 71 tak ada, tapi 72 ada. Jadi 71 tu takkan kosong nilai dia kan. Nilai dia kita boleh ambil average antara dua tu. Ambil campur dua tu bahagi dua, jadi kita bagi dekat yang kosong tu nilai yang itu. Tengok data yang tu sesuai atau tidak untuk kita averagekan dia. Kalau data tu kosong. Oh, kira macam bulan contoh tahun 2020 Ha. tambah dengan 2019, 2018 bahagi 2, lepas tu nilai tu untuk tahun 2019. Ya, ya macam tu. Ha. Betul. Terima kasih. Kita averagekan dia. Tapi kalau data dia sampai 2016 je, still boleh ambil ke? 2016. Ha. Dia tak ada sampai 2020. Ada. Saya tengok latest memang 2000, sampai 2016. Data yang saya nak lah. Dalam World Bank tu pun tak ada. Saya tengok kat World Bank ni. Oh, kamu tengok kat World Bank tu sampai situ je. Sampai 2016 je. Oh, mana? Uh, saya pun tak pasti lah macam mana cara nak buat. Betul sampai 2016. Memang betul lah 2016 tu ya. Nanti kamu tunjuk kat saya macam mana kamu dapat benda tu. Mungkin Okey. takut kamu tersilap klik kat tahun tu ke. Okey, boleh. Nanti kita tengok balik. Okey, Okey, makasih. ada lagi soalan? Dan kamu juga boleh pilih lah tajuk-tajuk thesis yang kamu nak buat tu kan. Kamu nak buat thesis kamu bukan thesis, dia panggil apa? Project paper kan. Kebanyakan kamu buat project paper kan. Research paper kan. Research paper berapa unit? 6 unit lah ke 4 unit? Minat. Berapa? Berapa unit? Berapa unit kamu punya research paper tu? 6 6 unit. Okey, 6. Okey, buatnya banyak jugalah 6 unit tu. Tapi kalau siapa yang bukan buat coursework, dia mungkin ada apa ni, dia bukan coursework, dia ada mood apa tau. Lebih tinggi kan, lebih banyak dia punya tu. Tapi yang ini 6 kredit ni maknanya kamu kena pilih tajuk yang bagus jugalah, bukan kena pilih tajuk yang cikai-cikai. Okey. Teknik analisis yang baik jugalah. Dan objektif dia tu penting. Tapi nak buat jurnal artikel ni objektif kita tak adalah orang kata tinggi mana sangat. Kita nak tengok, kena ada dalam tu kamu kena cerita apa tujuan kamu nak buat analisis ni. Okey. Jangan main suka-suka je hentam. Okey, faham. Alright. So, ada lagi tak? Just additional information. Itu saya ada baca Petronas ada release grant to anyone yang buat research untuk Sabah Sarawak punya development. So, Okay. in case kalau anyone interested nak sambung PhD ke, probably want to do anything regarding Sabah Sarawak punya development, nanti saya bagi link about the Petronas punya release grant about that. Okay. Petronas tu dia bagi ada grant dia tentang saya rasa circular ekonomi kan. Kemudian Sabah dan Sarawak. Sabah Sarawak. Circular ekonomi tu kalau yang berminat lah boleh lah. Tak apalah kalau kamu nak minat, kalau nak buat PhD, saya ingat circular ekonomi is very good. Very good. Ekonomi kitaran. Dia lebih kurang environment lah. Dia more kepada environment punya ekonomi. Okay. Kalau nak buat PhD lah, ada siapa-siapa yang minat, boleh. Kita boleh buat benda tu.
Alright, so ada lagi soalan? So can I know like how many pages for our assignments? Less than 15 pages. 15. Yeah, 15. Okay. Kalau Including the untuk references or yes, references. Tapi untuk this seminar, I think less than 10 pages kan? Dia minta less than 10 pages. yeah, less than no for our Yeah. assignment. Assignment less than 15. Less than 15. Yeah, Okay, thank you, doctor. okay. Ada lagi apa nak tanya? Doctor, do you have finals? Yes, we have final exam. Is it face to face or Dia macam mana yang bagus, nak buat face to face ke nak buat online? Kita buat online boleh tak? online, doctor? Okay, online saya ingat tarikh dia 13 hari bulan kan? Yeah, online. 13 hari bulan 8. Online. Pukul Yes, I 9. think so, doctor. Ya, pukul 9 berapa jam? 4 jam ke? 3 jam ke 4 jam macam itulah. So kita buat online lah kalau macam tu. Okey, doktor. Alright. Okay, So, terima kasih. ada ya. Ha? Terima kasih. Sama-sama. Boleh ya? Okay, ada Boleh. soalan lagi? Tak ada lah Okay, so kalau tak ada, terima kasih banyak di atas kesabaran kamu mendengar saya punya celoteh seorang-seorang bercakap kat sini. Saya harap kamu dapatlah ilmu yang sepatutnya.